Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berpecah dua. Ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Golongan makhluk jin. Oleh kerana mereka ditaklifkan menerima dakwah Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, menyebabkan mereka juga berpecah dua sebagaimana manusia. Ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Ada yang mengikut ajakan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam dan ada yang tidak mengikut. Dan yang kafir itu dikenali dengan iblis, dan pengikut dan para zuriatnya dipanggil syaitan. Dan inilah pendapat jumhurul ulama. Firman Allah Ta'ala, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Suratul Jin ayat 4. Artinya, dan bahwasanya yang mudah di kalangan kami selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Sebagaimana ada kalangan manusia yang bodoh, bukan yang mudah, yang bodoh. Safihuna yang bodoh, itu salah hijau. Yang bodoh kalangan kami, yang tidak menggunakan akal dengan betul. Walaupun Allah Ta'ala beri akal, beri fikiran, boleh nampak, boleh dengar, tapi kerana terpengaruh dengan kehidupan dunia, kesenangan dunia, hawa nafsu, mengambil kira yang dekat. Macam binatang lah, dia ambil kira yang dekat dengan dia, rupuk ke apa benda ke boleh makan, hak sedap. Dia tak kira halal dan haram, betul dan salah. Begitulah di kalangan manusia dan kalangan jin. Ada yang bodoh, yang ikut perkara yang dekat, yang mudah ambil je, tak kira. Hak belakang, suku kira. Dah dia apa hak belakang tu? Ambil hak dekat aja. Akhirat, pahala tak nampak, lampak lagi. Ambil dululah. Kalau kalangan manusia ada yang bodoh, kalangan jin begitu juga ada yang bodoh. Firman Allah Ta'ala, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Dan sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam itu tempat duduk kepada jin dan manusia, Tuhan kata. Hak yang jenis mana? Yang ada fikiran, tak berfikir. Yang ada mata, tak tengok untuk mengambil pengajaran menggunakan akal. Yang ada telinga, tak dengar untuk mengambil pengajaran. Mereka seperti binatang, Tuhan kata. Ulaika kal an'am. Mereka macam binatang. Balhum adall. Bahkan ada yang lebih sesat daripada binatang lagi. Binatang dia nampak, dia dengar, ada juga fikiran sikit sebanyak, tapi tidak menilai baik dan buruk, betul dan salah. Dia kesedak, dia ikut sedak, dia ikut boleh dia. Begitulah ada kalangan manusia dan kalangan jin yang perangai macam binatang.
Bahkan lebih pada binatang. Binatang dia tak ada akal. Ni ada akal. Oleh kerana itulah manusia yang jahat ni lebih jahat pada binatang buah. Manusia yang bodoh lebih bodoh pada binatang. Kerana dia menggunakan akal dia untuk bodoh. Untuk bodoh, untuk benda yang salah. Begitulah ujian Allah kepada makhluk jin dan makhluk manusia. Ada yang berjaya dalam ujian, beriman, percaya, ikut Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan ada yang berasa dia cerdik sangat, bijak sangat, padahal bodoh, lawan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasul-Rasul ni yang dipilih oleh Allah, kalangan yang cerdik, yang benar, yang amanah, dilihat oleh kaum mereka di masa Rasul-Rasul itu hidup. Rasul ni tak pernah bohong. Tiba-tiba ambil dekat lah, ambil mudah lah. Inilah perangai jin dan perangai manusia, supaya je. Firman Allah Ta'ala, wa anna minnal qasituna wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Suratul Jin ayat 14 hingga 15. Artinya, dan sesungguhnya di antara kami ada jin-jin yang taat, dan ada pula jin-jin yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun jin-jin yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam. Ini jin menceritakan. Allah Ta'ala menceritakan perbualan jin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mendengar ayat-ayat Quran, mereka mendengar Islam yang diucapkan oleh Rasul, yang diucapkan oleh ulama-ulama, di mana jin ni menghadiri majlis-majlis yang diucapkan oleh ulama, kerana mereka bercampur dengan manusia. Ada kalangan mereka itu, bila mendengar ucapan-ucapan yang betul, mereka ikut. Dan mereka yang mengikut dan beriman ini mengikut as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Adapun mereka yang menyimpang dari kebenaran, tak ikut benda yang benar, tak ikut benda yang betul, ingat, mereka akan menjadi umpan api neraka Jahannam. Sebagaimana juga manusia menjadi umpan api neraka Jahannam, jin juga menjadi umpan api neraka Jahannam. Mereka juga dihimpunkan di padang mahsyar. Amalan mereka juga dihisap, diberi pahala dan dibalas. Perkara ini dinyatakan oleh Allah. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal jinn rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Suratul An'am ayat 128. Artinya, dan pada hari Allah menghimpunkan mereka semuanya dan berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan berkata kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami telah mendapat kesenangan dari sebahagian yang lain,
dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat tinggal kami, sedangkan kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Tuhan menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ayat ini menyatakan bahawa golongan jin akan dihimpunkan di padang mahsyar, sebagaimana juga golongan manusia, dan mereka akan dibicarakan di hadapan Allah sebagaimana golongan manusia setelah dibicarakan mereka yang didapati kafir, yang mengerjakan maksiat, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya, illa masya Allah, malaikat mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Berhubungan illa masya Allah ini terdapat perbahasan di kalangan orang zaman dulu. Di sana ada kaul yang sangat dhaif, kaul yang lemah, yang mengatakan bahawa mereka yang masuk neraka ini akan dibebaskan juga pada akhirnya, mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini disebut di dalam setengah-setengah kitab. Takut ada orang yang ambil pendapat-pendapat yang pelik ini, dia sebar pada orang. Tak apalah, orang kafir boleh masuk syurga juga pada akhirnya, mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini pernah jadi perbahasan dalam tahun 70-an dulu. Sebenarnya sudah jadi perbahasan lama dah, kerana ada di kalangan mereka yang menggunakan hukum akal. Hukum akal ini memang Allah Ta'ala maha berkuasa. Allah Ta'ala maha berkuasa. Orang beriman mengerjakan amal yang soleh nak sumbat dalam neraka. Hak kafir pula syurga. Itu hukum akal. Akal tak boleh pakai. Kena tengok hukum syarak. Kerana Allah Ta'ala menyebut di dalam Quran, dalam hukum syarak, khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka yang kafir itu. Kerana ada ayat yang mengatakan demikian. Ada ayat kalangan ahli falsafah yang mengatakan mereka yang disumbat dalam neraka ni lama-lama jadi kalih dalam neraka. Lepas kalih jadi sedap pula. Ini semua pendapat mengarut. Pendapat mengarut belaka. Takut ada orang waktu bik benda-benda yang mengarut ni. Di sana banyak ayat-ayat mengatakan diazabkan. La yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka tidak boleh masuk syurga sehingga unta boleh disumbat ke dalam lubang jarum. Quran mengatakan unta boleh sumbat dalam lubang jarum. Benang aluh pun payah nak sumbat dalam lubang jarum. Ni unta hak besar gajah nak sumbat dalam lubang jarum. Allah Ta'ala membandingkan bahawa mereka yang kafir kekal, tidak dimasukkan ke dalam syurga. Laksana unta nak sumbat dalam lubang jarum. Itu disebut dalam ayat-ayat Quran yang lain. Kita tak boleh baca satu ayat saja, kena baca ayat-ayat yang lain lagi. Kalau baca satu ayat saja, maka boleh jadi sesat. Kerana Quran hendaklah dibaca semuanya, jangan baca sebahagian saja. Allah Ta'ala maha bijaksana lagi maha mengetahui. Firman Allah Ta'ala, wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Surah Hud ayat 119. Artinya, dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu, yakni keputusannya. Sesungguhnya aku akan penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Allah Ta'ala menegahkan bahawa aku akan sumbat neraka itu dengan manusia dan jin yang durhaka, yang melawan Allah Ta'ala setelah dibicarakan
dengan seadil-adilnya. Dibawa tulisan-tulisan catatan malaikat. Dibawa segala saksi, termasuk saksi yang ada pada tubuh sendiri, akan dibawa semuanya untuk menjadi saksi. Allah Ta'ala menghukum dengan saksi, tak menghukum dengan tahunya sahaja. Padahal Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Apa yang Allah Ta'ala tahu tu betul sungguh. Tapi Allah Ta'ala tak hukum dengan tahu saja. Dihukum dengan saksi, dihukum dengan bukti, keterangan dan kenyataan. Sesungguhnya hukuman dan ketetapan ke syurga dan ke neraka itu berdasarkan kepada taklif yang dibebankan kepada mereka, sama ada mereka mengikut atau mendurhakainya setelah mempunyai syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ialah berakal, baligh, siapa umur baligh, umur kematangan, dan siapa seruan agama. Kecuali tak siapa seruan agama kepada dia. Duduk terlalu jauh, tak pernah dengar ucapan-ucapan agama, terlalu jahil sangat, tak siapa seru, maka mereka yang tak siapa seru ni dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang jin itu mempunyai kemampuan melakukan beberapa kerja, dan mereka mempunyai kemahiran dalam beberapa bidang-bidang yang dikurniakan kepada mereka. Di antara perkara yang diceritakan kepada kita oleh Al-Quranul Karim berkenaan dengan makhluk gaib yang dinamakan jin, ialah mereka diberi oleh Allah membuat kerja-kerja yang zahir, yang dapat dilihat oleh manusia, dengan kemahiran yang diberi kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji mereka dan menguji manusia. Sejauh mana manusia itu mempunyai usaha dan ikhtiar, mereka juga mempunyai usaha dan ikhtiar. Dalam masa yang sama, mereka hendaklah percaya kepada ketuhanan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya apa yang dinyatakan oleh Allah ketika jin itu berada di bawah pemerintahan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, di mana mereka menjalankan kerja-kerja bangunan, memindah dan menyelam di lautan dalam. Apabila Allah mengurniakan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam mulkan la yanbaghi li ahad, kerajaan yang tidak segia diberi kepada seseorang pun. Di antaranya ialah dapat mengarahkan jin yang gaib, mengarahkan burung yang terbang di udara, dan binatang-binatang yang lain. Maka Allah menceritakan di antara perkara yang dilakukan oleh makhluk jin ketika zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Firman Allah Ta'ala, "Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab wasyayatina kulla banna'in wa ghawas." Surah Sad ayat 36 hingga 37. Artinya,
Kemudian kami tundukkan kepadanya, yakni Sulaiman alaihi salam, angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana sahaja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan kepadanya syaitan-syaitan, semuanya ahli bangunan dan penyelam-penyelam. Ayat ini mengisahkan bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan angin yang bertiup membawa bahtera udara yang terbang membawa Sulaiman dan bala tenteranya ke mana negeri yang dia nak pergi, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala telah mengurniakan tamadun kepada manusia. Sains teknologi yang ada pada hari ini ulangan saja. Dulu sudah ada tamadun-tamadun yang hebat, mendirikan bangunan-bangunan yang hebat. Sama ada kerajaan yang Islam ataupun kerajaan yang kafir. Allah Ta'ala tunjuk contoh kerajaan Islam. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Dzulqarnain. Allah Ta'ala tunjuk kerajaan yang kafir. Namrud, Fir'aun, Ad, Samud dan lain-lain. Allah Ta'ala tunjuk. Masalahnya bukan masalah pembangunan dunia. Dunia sahaja. Mestilah mengikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kerajaan yang ikut perintah Allah dan ada kerajaan yang tak ikut perintah Allah. Ada orang kaya yang ikut perintah Allah. Ada orang kaya yang tak ikut perintah Allah. Begitulah seterusnya. Allah Ta'ala nak jadikan ujian kepada manusia dan jin. Nabi Sulaiman alaihi salam mempunyai kemampuan mengarahkan angin, membawa bahteranya ke mana dia nak pergi di seluruh pelosok dunia. Dan Nabi Sulaiman boleh mengarahkan syaitan. Syaitan ni jin yang kafir. Jin yang kafir, jin yang jahat itu syaitan. Hak Islam tak apalah. Hak Islam ni baik belaka. Hak kafir ni payah nak arah. Tapi Allah Ta'ala jadikan Nabi Sulaiman alaihi salam boleh mengarahkan jin-jin yang kafir, yang syaitan itu. Kalau tak ikut arahan dia, jadi. Ini kehebatan yang Tuhan beri kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Di antaranya boleh mengarahkan syaitan-syaitan ini mendirikan bangunan-bangunan. Bangunan-bangunan yang besar, yang hebat. Menyelam di laut dalam, memungut mutiara-mutiara dan berbagai-bagai perhiasan dalam laut. Ini kehebatan yang Tuhan beri kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Tak pernah diberi kepada sesiapa pun. Apa yang perlu menjadi pengajaran kepada kita, Allah Ta'ala tidak tinggalkan kesan kerajaan Nabi Sulaiman. Pergilah melawat ke Palestin, melawat ke seluruh pelosok dunia. Ada ke tidak istana Nabi Sulaiman, kota Nabi Sulaiman, bangunan yang Nabi Sulaiman dirikan, di antaranya oleh arkitek, oleh pekerja-pekerja jin. Sudah tentulah bangunan itu hebat. Dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Yang tinggal pada hari ini bangunan Fir'aun, piramid dan lain-lain. Bangunan Namrud, kerajaan Babylon, tembok besar Cina, bangunan zaman Hindu. Di tempat kita ni zaman Sriwijaya dan Majapahit. Orang boleh tengok bangunan-bangunan dia, kuil-kuil dia dan lain-lain. Malangnya manusia pada hari ini tak ambil iktibar, berbangga dengan bangunan-bangunan jahiliah ini. Di antaranya orang Mesir. Ramai orang Mesir yang berbangga dengan Fir'aun. Berbangga dengan Fir'aun. Beri nama anak Fir'aun pun ada. Beri nama anak Fir'aun. Ada orang Mesir begitu. Orang Mesir tu. Bukan orang Melayu.
Orang Mesir. Menunjukkan jahiliah Mesir ini teruk pada jahiliah Melayu lagi. Kita kena sedar. Ini. Bangunan Nabi Sulaiman yang didirikan oleh jin, manusia, dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Apa hikmah? Kita kena sedar. Hikmahnya kita ada alam akhirat untuk orang-orang yang beriman. Untuk menjadi pengajaran. Jangan kita terpengaruh dengan tamadun jahiliah. Firman Allah Ta'ala, Wali Sulaiman ar-riha ghuduwwaha syahrun wa rawahuha syahr wa asalna lahu 'ainal qitr wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih wa man yazigh dengan ri, bukan ain, dengan ri, ada titiknya. Wa man lam yazigh minhum an amrina nudhiqhu min 'adzabis sa'ir ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiyat. Surah Saba ayat 12 hingga 13. Artinya, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanan di waktu petang sama dengan perjalanan sebulan pula, dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya dengan izinnya, dengan izin Tuhannya. Dan sesiapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya bernyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari bangunan-bangunan yang tinggi, patung-patung dan pinggan-pinggan yang besar seperti kolam dan periuk-periuk besar yang tetap di atas tungku-tungkunya. Quran mengisahkan bagaimana Sulaiman alaihi salam boleh memerintah jin buat apa sahaja. Bangunan-bangunan yang tinggi, di antaranya memahak patung-patung. Macam mana boleh pahak patung? Tidakkah patung itu haram mengikut syariat kita? Ini ada ulama menafsirkan mungkin syariat Nabi zaman dulu. Syariat zaman Nabi zaman dulu dibolehkan. Syariat Nabi kita Muhammad SAW mengharamkan buat patung. Diharamkan buat patung binatang yang bernyawa, tak boleh. Kecuali setengah ulama mengizinkan untuk permainan kanak-kanak, untuk permainan budak-budak. Dan diizinkan juga setengah ulama untuk buat kajian perubatan. Buat kajian perubatan, bukan untuk tugu. Buat tugu tak boleh, diharamkan. Kerana mengikut sejarahnya, umat zaman dulu yang menyembah berhala, mula-mulanya buat patung. Pemimpin-pemimpin buat patung. Nabi Ibrahim dia buat patung juga. Dia buat patung tokoh-tokoh yang besar. Ibu bapa mula-mula buat peringatan, lama-lama puja, baru tu sembah, masuk syaitan. Oleh kerana itu diharamkan mengikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam ayat ini syariat Nabi Sulaiman alaihi salam yang dinasahkan oleh Al-Quranul Karim. Pinggan-pinggan yang besar, ramanya nak makan. Kerana bala tentera dia berjuta-juta ramai. Pinggan-pinggan yang besar, kolam-kolam dan periuk-periuk yang besar yang diletakkan di atas tungku-tungkunya. Boleh diarahkan jin buat kerja-kerja ini. Firman Allah Ta'ala, Qala ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Surah An-Naml ayat 38 hingga 40.
Artinya, dan berkatalah Sulaiman, hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Berkata Ifrit yang bijak dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri di tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dipercayai. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Ayat ini mengisahkan berkenaan dengan Nabi Sulaiman AS yang musafir dengan kapal udaranya, diiringi oleh burung-burung. Tiba-tiba Nabi Sulaiman cek tengok burung belatuk tak ada. Nabi Sulaiman menunjukkan bagaimana cekap dia, kuat ingatan dia, boleh cek mana burung ada, burung tak ada. Mana burung belatuk? Menghilangkan diri. Nanti balik aku hukum dia, sembelih dia. Tak ikut arahan. Tiba-tiba burung belatuk mari menghadap Nabi Sulaiman AS, memberitahu tengah-tengah terbang dia nampak sebuah negeri, iaitulah negeri Sabak. Negeri Sabak di Yaman. Dia turun, dia tengok negeri itu raja dia perempuan, nama Balqis. Penduduknya menyembah matahari. Rajanya duduk di atas singgasana yang besar. Lalu Sulaiman menulis surat kepada Raja Balqis. Dimulakan surat dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengajak Maharani Balqis masuk Islam. Suruh burung belatuk bawa surat itu. Membawa surat, letak surat di tempat dia. Lepas tu memberundur tengok. Memberundur tengok. Jangan letak surat, tunggu. Tunggunya jagung 4-5 utir tak mahu balik. Burung belatuk dia lewat ke juga. Ada orang jadi burung belatuk. Pergi dekat musuh beri berah makan nasi biryani sedap, tak mahu balik-balik. Ni. Boleh pitih, boleh apa, tak mahu balik. Sulaiman kata, letak surat tu, mundur. Dan Balqis suruh baca surat. Setelah baca surat, dia bermesyuarat dengan pembesar-pembesar dia. Ada pembesar kata, kita perang, kita lawan Sulaiman dan tentera dia. Akhirnya buat keputusan, kita kena serah diri. Kita hantar rombongan pergi ke negeri dia atau hadiah. Nabi Sulaiman tolak hadiah, tak terima hadiah. Tak usah beri hadiah lah. Apa yang Tuhan beri pada aku banyak lagi. Tak terima hadiah. Akhirnya Balqis sanggup pergi ke Baitul Maqdis. Daripada Yaman pergi ke Palestin, Baitul Maqdis, untuk menghadap Nabi Sulaiman AS. Lalu Nabi Sulaiman nak menunjukkan kekuasaan Allah yang Tuhan beri pada dia. Nabi Sulaiman tanya dalam majlis, siapa kalangan kamu yang sanggup bawa singgasana dia, singgasana yang sangat besar. Sangat besar singgasana dia. Kerusi yang besar menandakan kebesaran kerajaan dia. Singgasana yang besar. Para ulama khilaf. Ada ulama mengatakan Balqis ini ayah dia jin, mak dia manusia. Mak dia jin, ayah dia manusia, ikut pandanglah. Asal dia Balqis, saudara. Quran tak cerita. Itu ulama-ulama Israeliat menyebut kisahnya. Tentulah dia seorang raja yang hebat. Siapa yang sanggup bawa singgasana dia ke sini? Jarak antara Palestin dengan Yaman 1000 kilometer jauh. Bawa. Belum dia sapa, singgasana dia ada. Dia tengok singgasana dia ada. Lalu Ifrit daripada jin
Ifritum minal jin, jin yang bijak, bukan sembarang jin. Wahai Rasulullah, saya sanggup bawa singgasana dia. Kalau Rasulullah undur daripada menjelih ni, mari pula ada singgasana dia. Kata jin. Lalu seorang manusia, ada ulama tafsir menamakan Asif bin Barkhaya. Asif bin Barkhaya seorang alim yang saleh, diberi kepadanya Ismullahil Azam, nama Allah yang besar. Doanya diperkenankan oleh Allah. Kata manusia, wahai Rasulullah, saya sanggup bawa istana dia, kalau kejar mata celik ada depan. Hebat pada jin lagi. Hebat pada jin lagi. Di sini Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa ahli-ahli ilmu yang diberi karamah oleh Allah Ta'ala, kemuliaan, boleh mengatasi sesiapa sahaja, termasuk makhluk jin. Dan Allah Ta'ala jadikan rasul-rasul kalangan manusia, bukan kalangan jin. Ulama-ulama ada kalangan jin dan ada kalangan manusia. Dan Allah Ta'ala jadikan ulama-ulama manusia lebih alim daripada ulama-ulama jin. Mengapa Tuhan jadikan begitu? Sebabnya jin ni makhluk gaib. Nak pergi ngaji dengan dia payah. Tak nampak dia. Bila dia ngumpul baru nampak. Manusia ni nampak sepanjang masa. Itu hikmatnya. Itu Allah Ta'ala yang pilih siapa dia kendaki. Malaikat ada tugas dia, jin ada tugas dia, manusia ada tugas. Tetapi in akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, yang paling bertakwa kepada Allah, jin ke manusia ke, yang paling bertakwa kepada Allah itu paling mulia sekali. Dalam kisah ini Tuhan beri kelebihan kepada manusia. Jin sanggup bawa, menunjukkan bahawa jin boleh menjalankan tugas, mengangkat bangunan, mengangkat singgasana. Singgasana yang besar boleh diangkat. Kalau Nabi Allah keluar majlis, nak rehat sekejap, balik tengok dia dah. Kata Asif bin Barkhaya, wahai Nabi Allah, saya boleh bawa kejap mata celik nampak ada selalu. Maka Nabi SAW menugaskan Asif bin Barkhaya membawa singgasana Balqis dengan sebut Ismullahil Azam. Nama Allah yang besar. Dia doa, Tuhan makbulkan doa dia. Cokoh singgasana Balqis ada di hadapan. Dan Balqis mari tengok, terkejut. Singgasana dia sapa dulu pada dia. Jadi kisah ni menunjukkan bahawa Tuhan beri kemampuan kepada jin untuk membuat sesuatu. Macam orang tua-tua zaman dulu lah. Ada orang tua-tua zaman dulu, saya dengar cerita, berkawan dengan jin, suruh gali parit. Gali parit lah, orang nampak kebut, nampak tanah, orang tak ada. Tapi masa tu dia pakai ilmu salah. Ilmu tak pakai gawai, ilmu syirik. Ilmu syirik. Ilmu tak betul. Maka berkawan dengan jin kafir. Ada orang tanya seorang ulama di Mesir. Ada seorang ulama di Mesir, orang soal dia, pasal apa tak suruh jin Islam dia serang Israel? Tak suruh jin Islam ni dia serang Israel. Dia repih tekak datang Yahud ke? Apa-apa suruh jin pergi. Ulama tu jawab, sebagaimana ada jin Islam, ada juga jin kafir. Ada jin Yahudi, ada jin Hindu, ada jin Buddha. Jin yang menganut berbagai agama. Sebagaimana jin Islam, orang Islam berlawan dengan orang kafir, begitulah jin Islam berlawan dengan jin kafir. Jin baik berlawan dengan jin jahat. Sebagaimana manusia yang baik berlawan dengan manusia yang jahat. Saya tak tahu jin ada pah ke UMNO tak, wallahu alam. Dia tak mengundi, jin tak mengundi. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.
Jin juga memakan makanan-makanan yang ditentukan kepada mereka, yaitu tulang-tulang, arang dan tahi binatang. Tetapi kita tidaklah mengetahui cara dan keadaan mereka makan. Di antara perkara yang disebut di dalam hadis Nabi SAW ialah mereka diberi rezeki oleh Allah Ta'ala dan memakan makanan-makanan. Makanan mereka ialah tulang, arang dan tahi binatang. Bagaimana cara mereka makan diketahui oleh Allah Ta'ala. Makan secara alam ghaib, bukan mamuh perut begitu. Kita tak nampak pun dia mamuh tulang, tak nampak pun arang yang dia mamuh. Mereka adalah makhluk yang ghaib. Mereka makan dengan cara yang diberi kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung dengan ini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pula pernah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tastanju bir-rawsi wa la bil-'izam, fa innaha zadu ikhwanikum minal jinn." Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Artinya, dan janganlah kamu beristinja dengan tahi binatang dan tulang, kerana ia adalah bekalan untuk saudara kamu di kalangan jin. Tahi binatang ni setengah-setengah negeri buat rumah, dijemur kering dan dibuat bangunan, buat pelah bangunan. Setengah negeri buat kayu api. Negeri kita ni banyak bahan-bahan bakar. Ada negeri-negeri dalam dunia yang di mana tahi lembu, tahi-tahi binatang ni dijadikan bahan api untuk bakar. Dan setengah negeri salah satu bahan untuk buat bangunan. Dan sebab itu tahi binatang ni menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Ada ulama yang menajiskan, ada ulama yang mengatakan binatang yang dimakan tidak najis. Itu khilaf para ulama. Mazhab Syafi'i kita najislah. Kerana mazhab Syafi'i ini kayu banyak. Negeri kita ni kayu banyak, air pun banyak, tak timbul masalah. Ada mazhab-mazhab yang berlainan dengan mazhab kita. Di sini menyebut bahawa tahi binatang ni jadi makanan jin. Bagaimana cara makan? Bukan makan mamuh, kekoh, telang begitu. Makan dengan cara yang diberi kepada mereka oleh Allah Ta'ala. Termasuklah tulang-tulang. Tulang-tulang sudah tentulah tulang-tulang binatang yang dihalalkan, bukan yang diharamkan. Binatang yang disembelih, bukan yang tak disembelih. Maka kita dilarang beristinja dengan tahi kering, tahi binatang. Tak boleh istinja. Istinja dengan batu, dengan benda-benda yang tidak dimakan oleh saudara kita kalangan jin. Tak boleh istinja dengan tahi yang kering, tahi lembu kering, tak boleh. Jangan buat sapu najis, kerana itu makanan saudara kita kalangan jin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wa laqad qadima wafdul jin ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah, inha ummataka an tastanju bi'azamin aw rawsatin aw humamatin, fa inna Allah ja'ala lana fiha rizqa." Fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Artinya, manakala tibanya rombongan jin mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tegahlah umatmu beristinja dengan tulang atau tahi binatang atau arang. Kerana Allah telah menjadikan padanya rezeki untuk kami." Lalu Rasulullah SAW pun menegah kami daripada itu. Hadis ini riwayat Abu Daud, di mana sanadnya, di mana orang-orang yang meriwayatkan hadis ini adalah siapa kepada martabat sahih. Hadis yang sahih. Maka nyatalah kepada kita bahawa Allah Ta'ala jadikan tulang, arang dan tahi binatang yang kering rezeki kepada saudara-saudara kita di kalangan jin. Mereka boleh menjelma dengan berbagai-bagai rupa yang boleh kita melihatnya. Di antaranya ialah mereka boleh bertasyakul. Bertasyakul ialah mereka menjelma, menzahirkan diri mereka dengan rupa makhluk-makhluk yang zahir, yang dapat dilihat. Dia berupa manusia, berupa binatang, macam-macam binatang. Itu bukan rupa asal dia. Itu rupa untuk membolehkan kita tengok dia. Maka dia bertasyakul. Allah Ta'ala izinkan mereka bertasyakul. Sebagaimana Allah Ta'ala izinkan malaikat, makhluk yang gaib, boleh menjelma, menzahirkan dirinya dengan makhluk yang dapat kita lihat. Sama ada makhluk manusia, binatang dan sebagainya. Begitulah jin boleh menjelma. Allah Ta'ala izinkan kepada mereka boleh menjelma untuk berhubung dengan manusia, bercakap dengan manusia. Bukan dengan rupa yang asal. Kalau rupa yang asal kita tak nampak. Dia buat rupa yang zahir, maka manusia boleh melihatnya. Di antaranya ialah firman Allah Ta'ala. Wa iz zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum wa qala la aghliba lakum al-yawma minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'at al-fi'atani nakasa 'ala 'aqibayhi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah wallahu syadidul 'iqab. Suratul Anfal ayat 48. Artinya, dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik segala pekerjaan mereka dan mengatakan tidak ada seorang pun yang boleh menang menghadapi kamu pada hari ini. Dan sesungguhnya saya ini adalah pelindung bagi kamu. Manakala kedua pasukan itu lihat-melihat, berhadapan di antara satu sama lain, syaitan itu berpaling ke belakang seraya berkata, "Aku berlepas diri daripada kamu, kerana aku melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras seksaannya." Menurut Ibn Ishaq dan lain-lain, sebab nuzul ayat ini, sebab turun ayat ini ialah manakala orang-orang musyrikin keluar untuk berperang di Badar, mereka ditemani oleh iblis yang menyerupakan dirinya seperti Suraqah bin Malik Al-Kinani, salah seorang pemimpin Bani Kinanah. Al-Kinani, bukan Al-Kinai, Al-Kinani, pemimpin Bani Kinanah. Memang orang-orang Quraisy terasa bimbang kalau mereka diperangi oleh Bani Kinanah. Iblis berkata, "Jangan bimbang, kerana akulah kawan kamu dan penolong kamu." Manakala dia melihat kedatangan tentera malaikat untuk membantu tentera Islam, dia berpaling untuk melarikan diri, lalu berkata kepadanya oleh Al-Harith bin Hisham, "Mau ke mana wahai Suraqah? Awak mau larikah?" Lalu dia ditampar oleh iblis dan berkata kepadanya, "Aku melihat apa yang kamu tidak melihat, dan aku takutkan Allah, dan Allah itu mengeras seksanya." Di mana ayat ini mengisahkan
tentang peperangan Badar. Peperangan yang pertama yang berlaku dalam sejarah Islam di antara tentera Islam yang dipimpin sendiri oleh Nabi SAW dengan tentera musyrikin. Di mana tentera musyrikin besar jumlahnya, 1,000. Tentera Islam 313 orang sahaja. Tentera Islam tidak mempunyai kelengkapan yang cukup. Hanya ada 2 ekor kuda. Di mana tentera berkuda adalah peranan yang besar dalam perang di zaman dulu untuk meminta musuh. Tidak banyak tentera pemanah. Sebahagiannya tidak mempunyai kelengkapan senjata yang cukup untuk berperang. Senjata pendek saja, tidak ada lembing, tidak ada tombak, tidak ada pedang yang panjang, senjata pendek. Dan setengahnya kayu saja. Sedangkan tentera musyrikin lengkap dengan baju rantai, baju besi, dan topi besi, topi besi lengkap dengan tentera berkuda untuk berperang. Nabi bukan untuk berperang, untuk memintas kabilah Abu Sufyan yang berniaga di Syam untuk menyekap perbekalan penduduk Mekah yang bermusuh dengan Islam di masa itu. Tiba-tiba tentera Abu Sufyan terlepas dan mereka terserempak dengan bala tentera musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal dengan jumlah yang besar. Abu Jahal bertekad dengan pengikut-pengikut dia nak menyerang Nabi, dan Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabat dia sama ada berundur balik ke Madinah, siap dulu berperang ataupun terus lawan. Akhirnya sebahagian besar ataupun semuanya bersetuju untuk lawan. Walaupun jumlahnya 313 orang. Di masa ini terdapat di kalangan tentera musyrikin yang kafir Mekah itu dalam keadaan yang serba salah. Kerana ada di antara mereka yang dipaksa keluar, seperti Abbas, saudara Nabi SAW. Ada di antara mereka yang masih sayang kepada waris-waris dan keluarga mereka dalam keadaan yang serba salah. Di saat yang begini, perpecahan ini, maka iblis datang merupakan dirinya dengan Suraqah bin Malik. Di sini menunjukkan makhluk jin boleh berupa, bertasyakul. Lalu dia menjelma merupakan dirinya dengan Suraqah bin Malik dan memberi semangat kepada Abu Jahal untuk berperang. Jumlah kamu 1,000. Tentera Muhammad sikit saja. Tidak ada siapa yang boleh mengalahkan kamu pada hari ini. Lawan. Di mana pada awalnya mereka bimbang Bani Kinanah yang dipimpin oleh Suraqah ni menyerang dari belakang. Takut kerana dia bermusuh lama. Bila iblis datang merupa Suraqah sendiri, sudah tentulah kebimbangan itu tidak ada. Ini diatur oleh Allah SWT. Allah Ta'ala yang mengatur peristiwa yang berlaku di Badar ini menjadi peristiwa yang besar bagi seluruh dunia. Bagi seluruh dunia, peristiwa yang besar, yang hebat bagi seluruh dunia untuk menjadi pengajaran. Dan Allah Ta'ala jadikan ahli Badar, di mana orang Islam yang hadir dalam perang Badar adalah semulia-mulia sahabat. Semulia-mulia sahabat. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, Ya ahla Badrin, ya'malu ma syi'tum, qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buat apa yang nak buat, aku ampunkan dosa kamu. Mereka diampun dosa oleh Allah Ta'ala. Kerana mereka adalah orang-orang yang tahan diuji. Jadi bila berhadap kedua pasukan ini, Allah Ta'ala menurunkan bala tentera malaikat. Dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam. Bila iblis nampak Jibril dan tentera-tentera malaikat turun, maka iblis yang merupakan Suraqah bin Malik lari. Pusing belakang nak lari, takut. Lalu salah seorang yang kenal Suraqah bin Malik, Suraqah bin Malik ini, mana pergi ke mana? Al-Harith bin Hisham, nak lari juga. Kata dia, aku nampak apa yang mu tak nampak.
Aku nampak apa yang kamu tak nampak. Di mana dia nampak? Pada tentera malaikat. Tak boleh lawan dah. Lalu iblis kata, aku nampak apa yang kamu tak nampak. Aku takutkan Allah. Takut ke Allah juga. Iblis pun takut ke Allah. Takut masa tu je. Lepas tu lawan Allah. Lawan Allah Ta'ala. Aku nampak apa yang kamu tak nampak. Di mana hukuman Allah terlalu keras. Ini kisah menunjukkan bahawa makhluk jin boleh bertasyakul. Boleh merupakan dirinya untuk menipu manusia, mengecek manusia. Dan kebiasaannya, jin-jin yang kafir ni mengecek Tok Bomo. Ini kena jaga-jaga. Tok Bomo, bila berabak orang kata orang ni buat. Ini tidak boleh. Tak boleh tuduh orang ni sihir orang ni sihir orang ni. Itu perkara gaib yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Kadang-kadang setengah Tok Bomo ni percaya kepada jin-jin yang memberitahu kepadanya. Untuk menimbulkan permusuhan di kalangan jiran, di kalangan adik-beradik, di kalangan keluarga. Ini adalah kerja-kerja iblis yang meniupkan bisikan-bisikan yang merosakkan manusia. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan ke dalam hati manusia yang boleh merosakkan manusia itu ialah di kalangan jin dan di kalangan manusia. Ada jin dan ada manusia. Kalau manusia ni kita nampak dia. Kalau jin ni sama ada dia merupakan diri dia, kita nampak macam orang kacek. Ataupun dia membisikkan suara di telinga kita. Bila dengar suara tu, ni hebat ni. Suara gaib. Rupanya suara iblis. Suara syaitan. Jaga-jaga. Boleh merosakkan kita, merosakkan agama kita, merosakkan hubungan kita di antara satu sama lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, Inna syaitana aradani, fashadda alayya, ada titik. Liyaqta'a as-salata alayya, fa'amkanani Allahu minhu, fada'attuhu, walaqad ahmamtu an uwathiqahu ila sariyatil masjid, hatta tusbihu, fatanzuru ilaihi, fadhakartu qawla Sulaiman, habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, faraddahu Allahu khasiya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, sesungguhnya syaitan telah melintangiku. Terasa berat kepadaku kalau dia dapat memutuskan sembahyang. Lalu Allah membolehkan aku menahannya. Aku berniat untuk menambahnya di tiang masjid. Sehingga kamu dapat datang di waktu subuh, kamu dapat melihatnya. Lalu aku ingatkan kata-kata Sulaiman, kurniakanlah kepadaku kerajaan yang tidak segia dikurniakan kepada seorang pun selepasku. Lalu aku mengembalikannya dapat melepaskan diri. Hadis ini menceritakan Nabi sedang bersemayam. Tiba-tiba diganggu oleh syaitan. Mengikut satu riwayatnya, ada sahabat nampak Nabi duduk kuat tangan. Dengar ke? Takut semayang pasien tu pula. Pasien kuat tangan ni ada. Jadi sahabat tanya Nabi. Nabi kata, tidak. Aku tengah semayang, ada syaitan ganggu aku. Mengikut satu riwayat, dia ganggu dengan ubu api, dengan jamur. Lalu Nabi menghulurkan tangan untuk menangkap. Fada'attuhu. Da'attuhu ni rasanya aku pegang tekuk dia. Cekik. Aku cekik dia. Dan aku mahu nak tambak dia di tiang masjid, kata Nabi. Supaya kamu dapat melihatnya di waktu pagi. Kamu dapat tengok. Aku nak tambak di masjid. Tapi aku teringat kepada kata-kata Sulaiman alaihi salam. Yang berdoa kepada Allah.
Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ini doa Nabi Sulaiman. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada aku kerajaan yang tidak saya diberi kepada seseorang pun selepas dariku. Di mana Allah Ta'ala perkenankan doa Nabi Sulaiman alaihi salam menjadi raja yang memerintah dunia. Memerintah manusia, memerintah jin, termasuk jin kafir, syaitan. Boleh diperintah di Sulaiman alaihi salam. Termasuklah juga binatang-binatang. Termasuklah binatang yang terbang di udara, burung yang payah dikawal. Itu boleh diperintah oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi, aku teringat ke doa Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman supaya Tuhan beri kepada dia kerajaan yang tak beri kepada seorang pun. Itu biar ke Nabi Sulaiman lah. Maka aku pun tak jadi, aku lepaskan jin itu. Cukup bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam percaya kepada perkara yang gaib dengan diberitahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan macam umat zaman dulu nampak cokoh. Kita ni tak nampak cokoh. Nabi cerita perkara yang gaib. Di sinilah fadilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat pahala yang sangat besar. Cukup dengan cerita Nabi saja kita percaya. Bukan mesti nampak cokoh. Maka kita mendapat kelebihan di hari akhirat kelak. Kerana beriman dengan perkara yang gaib yang diberitahu oleh Allah dan diberitahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat zaman dulu dia nampak cokoh. Nampak cokoh budak percaya juga. Nampak cokoh dia kata Nabi sihir pula. Dia kata Nabi sihir, bukan mukjizat. Ini akalan umat zaman dulu. Jadi kita ni jangan jadi macam umat zaman dulu. Cukuplah dengan kita percaya kepada berita yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.